memberi jaya majlis kita pada malam ni ataupun kemarin pun Allah beri pertolongan kepada kita, jaya program kita buat persatuan untuk mengadakan kegiatan supaya kegiatan ini jadi sebagaimana timbul dalam hati kita ni perasaan mahabbah, perasaan ada ikatan kasih sayang di antara satu sama lain sama-sama kita. Mudah-mudahan kita pun tak tahu juga kata ini kali yang pertama ke ataupun kali yang berapa, wallahu alam lah, lupa tanyalah. Kegiatan yang kita buat ni, kegiatan yang kita buat bersura, buat satu pemuda ni, hamba tak tahulah. Mungkin ni kali pertama ataupun kali yang keberapa. Mudah-mudahan hak kita mengadakan daripada malam pak hari ni dan malam ini ni bukan sekadar hari ni. Bahkan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Tahu dak apa kita ada. Tahu dak apa ni pula dah ada juga. Mana kegiatan yang kita mengada ini daripada malam pak malam ni ada beginilah dan kau hebat daripada ini lagi. Karena bilalah kita hati satu, bersatu padu, bukan sekadar pemuda dak, bahkan dapat sokongan daripada orang tua. Ni sebagaimana tukar orang tua ni. Tukar asah. Lebih lagi kita orang tua hak lama dah sini. Ini adalah sebagaimana kita jadi bagaimana penyemocok. Tukar asah. Jadi sebagaimana beri panduan kepada pemuda-pemuda kita sini untuk bilalah ada kegiatan gini ni kita ada sapok masuk capu, masuk padu, bukan kata muda demo buat cara demo kita nanti tengok jauh-jauh buat silap sikit itulah aku kata dah nak setara mana sangat tu dia tak lagi lagu tu, dia tak berpanjangi. Kita bagaimana orang hak duk tengok sebagaimana orang tua ni beri sokongan selama mana perbuatan pemuda tak cerangah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ni sebagaimana kita duduk pada tahun baru ini, munasabah bilalah masuk tahun baru, hijrah baru, munasabahlah kita ada kegiatan yang semacam mana begini supaya mudah-mudahan dengan titik pertama tahun baru ni ada perubahan. Bukan sekadar dalam hidup kita masing-masing dak, bahkan dalam masyarakat kita pun ada perubahan. Daripada dulu-dulu hidup mung-mung kuku, daripada dulu hidup tak ada bersatu padu, daripada dulu hidup kita masing-masing mung kerja, mung aku kerjaku, hak tengah hak gapo ni sekadar makan jelah. Kan makan tok email, tok hotel, tok bilah hak tengah dah ada masuk capu. Learning kemudian daripada tahun baru ini kita ada perubahan. Hijrah. Karena hijrah ni macam-macam makna yang Allah Taala sebut banyak dalam Quran, Nabi pun sebut dalam hadis dan macam-macam ulama beri huraian tentang hijrah. Apa yang dimaksudkan hijrah? Jadi munasabah dengan kita berada pada tahun yang baru ini, kita nak sebut kaitan dengan bab hijrah. Apa yang dimaksudkan oleh alim ulama dalam bab hijrah? Ulama beri macam-macam syarahan. Antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah innallaha ghafurur rahim. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang kita nak ambil maksudnya? Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, orang beriman kepada Allah. Bila sebut kata orang beriman kepada Allah, ialah hati kepercayaan ada dalam hati dia. Percaya kaitan dengan perkara-perkara yang tak nampak tengok. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan perkara gaib. Percaya kepada Allah, kita tak nampak tengok ke tu. Percaya kepada malaikat, tak nampak tengok juga. Rasul tak ada jumpa.
Percaya dengan kitab, tu tak apalah. Kitab ni boleh kita tengok Al-Quran masa kita. Kalau masa dulu tak ada dah. Injil, Zabur, Taurat masa dulu. Percaya dengan hari kiamat lagi akan datang. Tak lapar lagi masuk. Percaya dengan qada dan qadar. Ni rukun iman ni orang panggil ada beberapa banyak perkara yang ghaib. Perkara hak tak nampak tengok. Tapi walaupun tak nampak tengok, aku percaya. Aku percaya asal kata orang yang juru cerita ni, yang juru berita kepada kita ni adalah Allah. Bila Allah yang berita, balik kita sebagaimana hamba, yo, gitulah. Bila Nabi kita yang beroyak, walaupun tak kita terpada adat, tak boleh jadi ni. Tapi bila ni perkara daripada Nabi, balik kita sebagaimana umat, gitulah akan berlaku. Ni panggil berimeh. Ini orang-orang panggil berimeh. Bila sebut bab imeh, pasti lek kita sebagaimana hamba kalau kira nisbah dengan Allah. Lek kita sebagaimana ummah kalau nisbah dengan Nabi kita. Balik kita ni jangan sekali-kali ragu. Jangan ragu bab imeh. Bila sebut kata orang berimeh, aku. Sekalipun kita banyak lagi kukurangi dari segi taat. Banyak lagi kita melakukan maksiat. Tapi bila sebut bab iman, kita kena berasa kata akulah orangnya. Akulah orang berimeh. Ni. Bab iman mesti kena yakin 100%. Mesti kena kita ni 100%. Tak boleh kita kata kuasa apa aku ni berimeh juga tapi tak pernah mana. Kalau kira persen kat kuasa 80 waktu lah. Bab 20 lagi tu kurang sikit. Iman kita tak dibilih kata berimeh kita. Abang email jangan gurau. Jangan gurau. Mesti kena 100%. Bila sebut atas email, yo aku. Nabi kata lepas pada mati hidup klik. Yo. Walau perkara tu, benda tu ataupun kelakuan hak nak berlaku tu lambat lagi. Bila tak tahu. Lepas ada mati hidup klik tu bila lagi nak kiamat kita tak tahu. Mungkin 1 juta tahun atau beribu tahun lagi. Tapi bila Nabi yang cerita kata lepas pada mati hidup klik, aku percaya. Ini panggil iman. Jangan ragu bab iman. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, aku dah. Aku dah. Sekalipun kita banyak lagi buat dosa. Sekalipun kita banyak lagi tinggal perkara-perkara fardu, ingat tak akulah. Ni Allah Ta'ala panggil dalam ayat tadi, ya innallazina amanu. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, wallazina hajaru, dan mereka yang berhijrah. Hijrah ni satu perintah Allah di zaman Nabi. Ada pun masa kita ni kalau nak hijrah boleh manfaat sebagaimana supaya Nabi hari tu tak boleh dah masa kita ni. Zaman Nabi dulu kalau orang hijrah bersama dengan Nabi, lebih hebat. Dapat fadilah yang begitu tinggi di sisi Allah. Hingga siapa Allah Ta'ala kata membuatlah lepas pada ning mu nak buat apa mu buat. Qad ghafartu lakum. Aku telah ampun dah dosa bagi kamu. Bagi siapa tu? Bagi orang muhajirin. Orang yang hijrah bersama dengan Nabi masa dulu kalau Allah ampun dosa lepas pada tu. Walaupun lagi akan datang yang akan melakukan dosa tu, ampun siap dia dah. Kerana apa? Kerana juang ni sahabat masa duduk di Madinah nak mari bersama Nabi, masa duduk di Mekah nak hijrah bersama dengan Nabi pergi di Madinah tu, Allah macam-macam susah kena tepuk. Macam-macam yang orang kafir musyrikin buat seksa. Buat macam-macam ancaman, buat macam-macam boikot habis. Susah. Habis itu setengah-setengah orang lain ni jangan buat sedap kecek. Aku apalah boleh hidup zaman ni. Sepatutnya aku hidup zaman Rasulullah. Jangan. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita nak duduk belah Rasulullah ke nak duduk belah Abu Jahal? Tak tahu. Kerana apa? Kerana orang duduk sebelah Rasulullah susah. Agak. Semua kedai nega kena boikot. Kena stop kita panggil. Kena stop. Kedai kata orang ni berimeh dengan Nabi kita, jangan dia beli kedai dia. Kalau air perapa jangan dia hantar pahit masuk dalam rumah dia. Susah.
Nak royak orang zaman Nabi itu kalau tahu kata berimeh, kena seksa. Kalau orang kaya, orang tak pergi beli kedai, orang tak sokong bisnes dia. Tak sokong tu rakit dia. Gitu nak royak susah zaman Rasulullah. Habis tu setengah-setengah Allah apalah sepatutnya aku hidup zaman Rasulullah, boleh jumpa dengan Rasulullah. Yalah betul, zaman tu zaman yang paling hebat, zaman yang paling cemerlang zaman tu. Tapi bimbang takut iman kita tak sapa semacam mana sahabat. Takut tak sapa macam mana sahabat jadi duduk sebelah Abu Jahal tu, nauzubillah berat ni. Tu kita ni zaman lah ni pun tak apalah, asal berimeh. Kita walaupun jarak dengan Nabi 1442 dah ni. Tahun baru ni. Jarak jauhnya 1000 lebih, 1400 tahun lebih. Tapi hati kita ada percaya kepada Nabi. Allah. Butung dah kita. Habis tu Nabi ada sebut pada satu hadis. Nabi kata tuba. Bahasa kita gapo tuba? Butung. Nama tuba dah bahasa Kuba dah tu. Okey. Tuba bahasa kita gapo? Butung. Kita duk dengar semua dalam zangi fatuba liman kana ta'zimuhu. Tuba dengan makna butung. Butung tu bagi siapa? Liman yarani. Bagi mereka yang pernah jumpa dengan aku, hidup semasa dengan aku, jumpa dengan aku, berimeh dengan aku. Butung orang ni Nabi kata. Butung orang hidup semasa dengan aku, jumpa dengan aku, berimeh dengan aku, serta mati dalam iman. Orang ni beruntung Nabi kata. Tuah. Kemudian Nabi ulai 3 kali. Tuba, summa tuba, summa tuba. Liman lam yarani wa amana bi. Beruntung. Nabi ulai 3 kali beruntung. Bagi siapa tu? Liman lam yarani. Bagi orang yang tak biasa jumpa aku. Tak biasa tengok muka aku. Tak biasa hidup semasa dengan aku. Tetapi dia berimeh juga dengan aku. Siapa dia Tuhan Nabi ulai 3 kali? Ni kita semua ni. Kita semua ni berimeh belaka kepada Nabi. Nabi ulai 3 kali. Tuba, summa tuba, summa tuba. Allah nasib baiklah kita. Habis tu iman yang ada pada kita nak nilai. Kalau nak tak rega, tak ada rega. Ambil dunia ni sebutir untuk nak bayar harga iman ada pada hati kita ni. Alih lagi. Mahal. Mahal tak sah kata kita kira dalam Bukit Toren ni. Ambil dunia sebutir. Nilai harga dunia ni untuk nak bayar iman hati kita ada pada hati kita. Mahal lagi iman. Ambil kita kena berasa betul. Berasa mujur. Berasa syukur kepada Allah. Allah nasib baiklah. Apa kata kita beranak. Anak orang sembah tak kum. Na'udzubillah. Habis tu kata tak. Nasib baik. Nak kata berapa banyak Allah Ta'ala melahirkan manusia atas muka bumi. Tiba-tiba tak sembah Allah. Kita boleh tengok tak? Sembah tak kum. Hak ni jadi Yahudi. Hak tu jadi Kristian. Hak tak ada agama terus. Hak ada. Hak kemini. Hak panggil fuak mulhid. Fuak mulhid ni fuak tak sembah gapo-gapo. Tuhan tak ada. Dia kata. Tak ada kali Tuhan. Fuak-fuak tak sembah Tuhan tu ya siawela. Pelau perayuk. Tu. Tak ada gapo-gapo ni. Bagi dia. Ni orang panggil fuak mulhid. Ataupun fuak dahr. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Allah sebut dalam Quran. Fuak dahri. Ini salah satu di antaranya agama-agama yang sesat. Orang yang hidup di atas dunia ni. Tiba-tiba Allah melahirkan kita anak orang berimeh. Anak orang Muslim. Anak orang semaya pagi petang siang malam. Betul. Dia berasa nasib baik. Jangan dia berasa apalah. Jangan. Kita mari start di dunia ni. Habis itulah Allah sebut pada mula-mula tadi. Orang berimeh dan orang yang muhajir. Innal ladzina amanu wal ladzina jahad. Orang yang berhijrah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah kalaulah nak kira pada lurah. Pada bahasa, di segi bahasa. Sebut kata hijrah ni apa dia? Berpindah. Berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Bila sebut kata pindah ni, Tuhan bagi lebih. Orang yang hijrah ni Tuhan bagi lebih. Habis itu sebut pada ayat lain, wa may yuhajir fi sabilillah.
Siapa-siapa dia yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Allah akan bagi kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Tapi syaratlah, orang ni hijrah berpindah. Sekalipun kita kata ayat tadi ni Allah Ta'ala sebut kata orang yang berhijrah, orang ni dapat rezeki yang melimpah ruah, tidak berarti kata ulama bukan sekadar kata orang mukmin, orang muslim saja dak. Bahkan orang agama asing bila kata sebut kata hijrah berpindah, berbanding dengan orang tak berpindah, orang hak berpindah ni rezeki murah-murah. Bahkan setengah-setengah benatai yang berhijrah berbanding dengan benatai hak tak berhijrah. Benatai hak hijrah ni rezeki Allah Ta'ala bagi kepada dia banyak. Banding. Di atas muka dunia ni kita sebut jenis burung. Burung atas muka dunia ni ada 10,000 spesies. 10,000 jenis burung. Dalam 10,000 jenis burung ni, Allah menjadikan 1,800 jenis burung yang berhijrah. Burung yang berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Tengok, kadang-kadang kalau kita perhati tengok di Sarakadi tau. Dalam Sarakadi song low dalam TV tu nah. Ya kita tengok benatai tu. Jangan tengok saja. Ni kadang-kadang tengok saja. Oh, dek rima. Kau dah tengok saja tapi tak ada ambil iktibar. Tak ada boleh pengajaran daripada kita tengok kelakuan benatai hak orang putih duk kaji tu. Lepas pada tengok dia kaji, ambil pengajaran atik. Satu burung, jenis burung ni sebut kata ulama ada sebut dalam kitab-kitab nak wicai ni ataupun puak-puak duk samruak ni, dia kata 1,800 jenis burung yang berhijrah. Maka bila lah burung tu hijrah, rezeki dia lebih daripada hak tak hijrah. Tu benatai. Ada burung duduk di kutub utara. Kutub utara tu Kuala ni ke sebelah Siberia, sebelah Kanada tu, zaman musim sejuk dia hijrah. Hijrah terbang bukan masa sikit-sikit tu. Pakai masa dia terbang 22 minggu. Masa dia terbang ambil daripada kutub utara mari nak turun di Australia ni. Atau dia beradu pindah. Dia pindah tu beradu di negeri tu, beradu di negeri ni. Ada beradu di negeri Syia. Kau sebelah Goro, kau sebelah atas tu burung hak mari di Siberia. Mari tu ya hijrah tu, berpindah. Bila dia mari di negeri mana-mana ada tak makan? Ada. Lebih baik pada dia duduk tunggu makan himak dak tu. Zaman musim himak turun, himak tebal nak cari makan lagu mana? Tak ada makan ni. Bila dia hijrah, makan ni ada. Di negeri tu ada makan ni. Nak molek ada kerajaan negeri tu sambut katik. Sambut. Ni burung bila sampai musim ni, burung daripada kutub utara hijrah mari. Dia bubuh upai siap-siap. Waktu tak kena cek pasport. Buat burung. Tak ada kata kena cek pasport dulu. Kena cek COVID dulu. Dah. Marilah. Lebih-lebih lagi mari dia duduk di Suansak. Tu tak ada apa-apa dah. Suansak yang makan belakang. Dia tak kira kata burung ni burung muhajirin ke, burung mukim ke, mustautin ke. Dah. Dia tak kira. Dia makan belakang. Free. Ada ayat ke apa? Benatai pun kiranya kalulah dia bersikap dengan sikap hijrah, maka Allah akan bagi kepada benatai tu rezeki yang melimpah ruah. Baik tu kita cuba perhati kita. Kita ni mari duduk sini bukan asal sini. Nak oleh orang luar orang kat tani kat gapo, bila mari duduk sini Allah bagi rezeki. Berbanding dengan kita duduk rumah kampung asal. Mana rezeki kita? No, tanah beluk-beluk, tanah berapa mocok boleh tanah. Ni Allah sebut dalam Quran tadi, yajid fil ard muraghaman katsiran wasa'ah. Allah akan bagi kepada orang yang berhijrah ni rezeki yang melimpah ruah. Ini kita hidup pada besar, lebih kurang dekatkan 10 tahun atau 10 tahun. Orang pada besar, orang luar aja. Orang rumah kita aja.
Hidup lama-kelama umur jeruk. Apa tu? Allah bagi orang yang suka berhijrah. Supaya kita winapok kata hijrah ni bukan sekadar kata berpindah dak. Bahkan ada makna tersirat di dalam tu. Dalam kita berhijrah ada makna tersirat. Ada makna kanunnya. Banyak Allah sebut dalam Quran mengenai dengan bab kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini supaya kita nak bergerti munasabah dengan kita duduk pada tahun yang baru ni, kita bergerti apa dia makna hijrah dan apa yang dimaksud hijrah, apa yang boleh kita di dalam hijrah tu. Ada makna. Kita gertikan perkara-perkara yang kait, yang sakut di dalam bab hijrah. Tiap kali kita hijrah, ini kita kata kita orang beriman, orang Islam, orang Muslim, Allah bagi, Allah jamin. Orang tidak Islam pun kalau berbanding dengan orang yang duduk setempat, duduk kampung ataupun duduk negeri tak ada pergi kano, berbanding dengan orang yang tubik luar negeri, orang yang tubik luar negeri, yang berhijrah itulah lebih Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki. Walau dia tak beriman, dia tak beriman, cuba kita kaji ataupun kita cek siasat tengok. Orang Cina dalam dunia ni banyak kaya. Tapi hak Cina, hak kaya ni banyak duduk luar negara belaka. Tak ada banyak hak duduk di orang panggil tanah besar, NDDI. Duduk dalam tembok, duduk dalam kampung dia tu. Banyak hak duduk di luar negara, hak hijrah. Kata duduk dalam hak pakar-pakar ni atau hak duduk dalam negeri Sia ni, Cina 80% hak pegang ekonomi. Duduk Malaysia 70% orang Cina hak pegang ekonomi. Duduk di Indonesia 60% orang Cina hak pegang ekonomi. Makna apa tu? Bila hijrah, Allah bagi rezeki sekalipun tak beriman, sekalipun bukan Muslim. Apatah kita orang yang beriman, orang yang Muslim, we ada hijrah. Hijrah bukan berarti kata kita kena tinggal kampung, tinggal haram. Bahkan dengan makna kadang-kadang hijrah, kita tukarkan keadaan kita, tukar kelakuan kita. Itu pun makna juga. Antara makna hijrah, tukar keadaan, tukar kelakuan, tukar sikap kita daripada dulunya tak begitu comel kepada hak comel, kepada yang baik, kepada hak diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud bila kita masuk dalam bab bicara hijrah. Tiap-tiap tahun ada ceramah, serata-rata tepat duk royak bab ni, bab hijrah. Hijrah bukan sekadar kata berpindah daripada satu tempat, bahkan hijrah dengan makna kita berubah daripada sikap kita yang dulu jauh dari Allah, jauh daripada taat. Sekarang ni kita ada perubahan. Ada perubahan di dalam hidup kita dengan makna kita ni. Bila masuk tahun baru, ada semangat baru. Bangsa Nabi dulu nak boleh bawa agama siapa kita ni bukanlah dengan nerak, kita panggil. Bukan dengan seni-seni lah, maksud kata dengan nerak ni. Bukan kata dengan seni, walaha Allah Ta'ala kuasa. Tuhan kuasa nak buat Nabi kita ni hijrah naik borak, duduk di Mekah, pergi di Madinah semacam mana Isra' Mi'raj. Tuhan kuasa, tak ada pelik pun bagi Allah. Tak apa-apa Tuhan buat gitu. Ini yang panggil sunnatullah. Sunnatullah. Allah kandaki apabila lah hamba hak ia kasih, Tuhan uji. Iza ahabballahu 'abdan, bila Allah kasih akan seorang hambanya, ibtalahu, Allah uji. Tuhan uji. Maka hamba Allah, makhluk Allah, siapa dia hak Allah Ta'ala paling kasih kali? Nabi kita. Nabi kita lah nombor satu hak Allah paling kasih, paling sayang. Maka Allah uji masa dia. Lain di antara kita dengan Allah bukan sama. Kita makhluk, kita manusia, bila kita kasih kepada seorang, kita buat baik. Kita akan beri dia kesenangan. Kita tolong dia. Tak buat menyusahkan dia. Itu kita sama kita. Ada pun Allah dengan hamba dia, mana-mana hamba hak ia kasih, mana hak ia sayang, dia bersusah. Itu cara Allah. Pak kita nak buat tanya, kan Tuhan buat gitu? Jangan tanya kerja Allah. La yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya kerja Allah. Tuhan ayat dah, mana hamba aku kasih, aku bala. Aku uji dia. Uji apa tu? Supaya nak angkat darjah dia.
supaya nak pergi tempat yang lebih hebat di syurga nanti. Bilalah dia sabar, dia redha atas ujian Allah. Tu Allah Ta'ala dengan hamba dia lagu tu. Kita gamak kata syurga Allah ni harga murah. Gamak kata nak boleh masuk syurga tu dengan mudah-mudah, tak ada sepuh dengan susah sikit. Alih. Kena susah. Nak kata kekasih Allah setara Nabi kita susah. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Khalilullah Nabi Ibrahim. Oh, nak bakar dia mu. Namrud nak bakar. Oh, nak bakar tu bukan kata sikit-sikit kayu api ni. Sebut dalam sirah sebulan cari kayu api saja nak bakar Nabi Ibrahim. Gitu lalu. Agaknya no boleh kayu api sebulan, tak tahulah. Pakak cari stay negeri cari kayu api nak bakar Nabi Ibrahim. Nya kerah rakyat bala dia. Bertamu-tamu ni. Bawa pingat api naik molek lo tu Hingga siapa kata nak tahu Nabi Ibrahim dekat tak boleh. Gano? Ni api kuat ni. Burung nak menitah tak boleh di atas langit tu. Tinggi pucuk api. Begitu hebatnya api untuk nak bakar Nabi Ibrahim. Walahan Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Tapi dah Allah dengan hamba dia uji. Uji. Banyak tak? Dan hijrah ni bukan sekadar Nabi kita dah. Semua bahkan banyak ke Nabi dulu kalau adalah berlaku hijrah. Pindah daripada sini hidup tempat ni. Nabi Adam alaihi salam hijrah daripada syurga mari di dunia. Nah, Nabi Nuh. Nah, tengok tu naik kapal tu. Hijrah tu. Nah, Nabi Musa alaihi salam hijrah. Nak takir nak bunuh di Firaun. Mari tupai Nabi Su'aib. Nabi Ibrahim duduk di Babylon, di Iraq. Mari duduk di Palestin. Tu hijrah belakang tu. Duduk di Palestin pula dah. Allah Ta'ala perintah suruh ambil isteri dia Siti Hajar. Bawa dengan anak kecil baru beranak. Hijrah mari tak di Mekah. Makkah. Nah, tu makna kata jalan ni Nabi dulu pindah. Tujuan apa tu? Hikmat sebaliknya Allah Ta'ala nak hatu dunia, nak sebar agama dengan berlaku hijrah. Kalau duk stupuk tak ada pergi kana, mana nak sebar agama Allah? Contohnya kalau kita ni orang asal ni, kita ni asal tani melakon, asal kat rumah tani ni. Kalau kita duk kampung kita tak mari duk sini, mana nak ada balasah? Mana nak timbul masjid ceretik muat ni? Tak, ni Allah Ta'ala melakukan. Kita puas rawai duduk tani tak boleh kira kita ni. Kena pergi cari tanah mocok kan nu. Nampak ni meroyak atau banyak lagi tanah. Kita bakal pergi cari. Tok kita, ayah kita dulu kalau mari duduk pocok tanah. Boleh mu bucu, aku bucu. Orang ni boleh 4 mocok, orang ni boleh 5 mocok. Lama ke lama ramar buat kita kata mana? Diri bala. Pakak diri bala dulu mula-mula 4-5 orang. Bola lama kau ramai tak telu dah bala weh. Kena buat sijik jadi sijik ni lama-lama agama kita kau sebar dengan tersendiri. Ini cara Allah. Nah, baik daripada kalau kita dengar daripada sirah ataupun kisah Nabi dulu kalau begitulah cara Allah Ta'ala tu. Cara Allah Ta'ala tu. Ni kalau kita nak sebut bab sirah kisah Nabi dulu tu kita dah dengar sama-sama dah. Dengan sama-sama ustaz tu baba ni banyak dah kita duk cerita. Banyak dah kita duk dengar cerita kisah Nabi kita hijrah, Nabi dulu hijrah. Bahkan malam ni kita nak ambil iktibar, nak ambil pengajaran apa yang boleh kita reti, apa yang boleh kita mikir dalam ketika Nabi kita, bahkan Nabi dulu-dulu pun berlaku hijrah tu, apa yang boleh kita ambil pengajaran. Ini salah satu di antaranya hikmat yang kita mengadakan upacara ataupun kegiatan tiap-tiap tahun buat ma'al hijrah supaya kita dengar. Lepas pada dengar, kita faham. Kita reti kata, oh gitu benar nilainya agama. Agama Islam yang ada pada kita ni tinggi sangat. Pasal apa? Pasal boleh nak sapa pada pak kita, tanah Melayu kita ni bukan kata senang dah. Susah orang dulu kalau kena bawa mari. Nak bawa agama tu nak boleh mari sapa tempat kita. Oleh itu, bila lah sapa pada tempat kita ni, jaga baik-baik. Jaga baik-baik sesama kita ni, agama masing-masing. Habis tu kita nak jaga agama kita sendiri dengan gapo?
dengan ngaji agama. Tu mana royak ni. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Selama mana kita jauh daripada majlis-majlis agama Allah, majlis ilmu agama, makna kita tak jaga dah agama kita. Tak jaga. Walaupun kita kata kita maya dah, jemaah dah, tapi dah kita tak dengar, kita tak reti. Bila tak reti, mana kita nak buat kena yang dikandaki oleh Allah. Nak buat we kena weh. Pasal buat kena buat belaka, tapi nak hak we kena hak Tuhan naknya. Semaya wajib, puasa wajib, zakat wajib. Nah, tapi wajib itu bukan makna kata buat saja, nak hak kena. Bukan sekadar kata kita buat dah. Banyak dah hello ni buat. Bukan sekadar tu dak, nak hak kena. Kalau buat dah, rajin dah, banyak dah, tapi tak kena, nak buat dah. Waktu dah Allah Ta'ala kata, Tuhan sebut dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amal. Sikit lagi hamba-hamba Allah bawa pala-pala nak pergi hucur depan malaikat untuk nak timbang atas timbang amal. Allah Ta'ala kata faja'alnahu haba'an mansyura. Allah akan menjadikan amalan yang begitu dia bawa tu banyak tu, dia berasa kata nak pergi boleh pergi timbang atas amalan, timbang atas tahmizah tu, Allah menjadi sebagaimana debu tu baik. Pasal apa yang ada debu tu? Pasal amalan yang dia buat hari tu ada tak betul. Ni takut ni. Kita jangan sekadar rajin. Jangan sekadar rajin comel dah lah. Bukan kata tak comel, rajin comel molek. Kalau kita dah rajin dah terus pergi. Cuma dalam hal rajin tu betul kalau kita buat. We kena. Inilah perlu kita hidup. Lebih lagi kita duduk dalam masyarakat ramai ni. We hidup pengajian kita tiap-tiap hari Jumaat sini dah. Nak hari Jumaat ada orang mari duduk baca, tok guru duduk mengajar. We hidup lah. Ceramah ni kita dengar lama kali. Untuk we sebagaimana semangat di dalam masyarakat kita dengar ceramah. Dengan ceramah ni ya royak macam-macam, royak hak tu sikit, hak ni sikit, kadang-kadang nak pegang tak leh. Moga royak haru biru gitu. Royak hak ni tak ada nak cuk lagi, royak hak lain pula kan sebut cerita. Ada pun dalam bab kita ngaji tiap-tiap minggu ni ialah kalau ngaji bab semaya, nak lepas bab niat saja nak oleh makan minggu. Niat kena kosak, tarik, tak yai macam-macam kosak nak. Oh tu gak bahas. Tu. Ni. Dalam hal kita duk ngaji ada lagi salah, ada lagi silap. Ulama kata maaf. Pasal apa? Pasal kita duk ngaji. Dimaaf bagi kita. Tak apa, nak sebaik Kalau tak maaf beratlah kita. Duk ngaji dah, biar buat tak kena sikit, tak kira, tak sah, batal. Sudahlah kita. Dalam hal kita duk ngaji dah ni, duk betul dah, tiba-tiba ada lagi tak kena. Ada lagi tak betul. Di tu nak nasib baik. Sebab tu jangan jauh dengan majlis-majlis agama Allah. Majlis ilmu, majlis ta'lim. Mari dengar supaya kita ada sedar, ada dekat dengan agama Allah. Ya musuh Islam ni, dia buat lagu mana nak menyesatkan umat Islam. Pertama kali yang menjauhkan umat Islam daripada mendengarkan ilmu agama Islam tu ya. Buat lagu mana? Bila jauh daripada majlis ilmu agama, mudah dia nak selit hak sesat dia. Ni. Habis tu kita ni janganlah menjauh. Jangan jauh bila ada orang ngajar belalah tok guru mana, ustaz mana, bapa mana mari ngajar kapung baca kitab gapo. Mari dengar. Tak rugi sikit. Tapi gitulah lo ni. Kita pergi ngajar mana-mana orang tino lah. Hak ramai orang tino. Semangat mari di mana tak tahulah buat dia. Banyak orang tino. Hak yatai raik mana habis. Duk kukuk tak pagar mana hak yatai. Bucu. Berkali kita duduk pada akhir zaman dah. Hak Nabi kata akhir zaman berbanding lelaki dengan orang tino. Satu orang lelaki tanding dengan 50 orang tino. Boleh dah masa kita dah ni. Tak ramai orang yatim. Nah, habis kukuk tak derah tu. Jauh-jauh bucu-bucu gitulah. Ramai orang tino, ramai sembuh. Kita duk ngajar dak nu ramai orang tino. Dak sini pun nampak meh-meh tu juga ni. Ramai orang tino juga nampak sini ni. Nah, tak apalah. Bagi orang tino ni semangat tinggi. Molek kita duduk dalam pengajian, duduk dalam semangat.
Duk dalam mendengar ilmu betul mana tak betul, betul. Hak mana comel dah, comel lagi. Bukan sekadar comel dah, comel lagi. Nah, kerana Allah Ta'ala pun nak tengok ilmu apa amalan kita ni, hak comel. Tuhan nak tengok amalan kita hak baik. Hak Tuhan nak. Molek dah, comel dah, rajin dah, nak comel lagi, molek lagi. Hidup gitulah. Nah, kerana kita satu hari kena jumpa dengan Tuhan belakang, tak sudah kita sini. No, tak ada sore habuk, tukar langit. Kan kita tengok sore, pak sore mati dah. Tak ada lagi lah kata muamanya aku rasa kau tak silap 205,000 dah aku. Tak ada lagi. Hak terik tu pun 102 terik dah. Tu pun ngakak dah. Kau bewok. Ngakak dah jalan ngok 120 terik dah tu umur tu. Terik 90 terik tu. 90, ni 80. Tengok tu lah umat akhir zaman tu. Maka dalam umur kita yang begitu pendek, sikap ni umur kita umat akhir zaman, jangan kita mensia-siakan. Jangan lepas saja gitu. Bahkan dalam umur kita ni penuh dengan kebaikan, penuh dengan taat, penuh dengan perkara hak Allah redha. Kita nak. Tu orang sebagaimana kita duduk sini nasib baik ni, ada pondok. Ada pondok boleh ngaji lagi hari Jumaat. Bapa kita ada boleh kita gitu dengar. Waktu malam bapa baca khutbah akhir pergilah dengar. Kapur demo tak ada pondok setengah-setengah bawa mutu, bawa kereta, berkelo-kelo pergi untuk nak cari ilmu. Nak dengar ilmu agama kita ada dah, jangan buat karik ya. Gilah. Dengar nasib kita. Kita duduk dalam kampung hak ada tok guru. Ada pondok, ada orang duk baca kepada kita nak dengar bab agama. Gilah dengar. Kodah kita pergi dengar. Supaya kita ni mati tak ada jahil. Karena orang mati jahil ni mati sesat. Kata ulama. Ulama kata mati dalam jahil ni orang mati sesat. Na'udzubillah. Kena ambil gapo pergi jawab malaikat. Kan kita ni kena sok masing-masing ni. Orang panggil sok pada mahsyar. Kalau budak-budak ni, budak-budak yang nak sok ni, lepas pada umur dia sok ke ada onik, enik. Budak nak sok masuk mahalai tau. Onik, enik. Kita hak umur 60, 70 ada gak onik weh. Orang panggil onik pada mahsyar. Onik alai barzak. Kena sok. Tak lepas ni kita kena sok mana ni, masuk belakang kita ni. Bila weh ustaz kena sok tu? Malam ni Allah tarik nyawa kita, malam ni kita kena sok. Tu kalau mati dalam tak ada jahil, mati dengan tak ada bobok amal, apa yang kita nak jawab? Pasal jawab kena jawab, nak jawab gapo? Na'udzubillah lah. Habis tu kita learning tak mati lagi. Nasib baik. Nasib baik betul kita tak mati lagi ni untuk kita betul. Habis kata Imam Ghazali, apa boleh Allah Ta'ala tak mati lagi kita pak malam ni Tuhan tak mati lagi ni. Kerana Allah tak mati lagi, Allah nak beri peluang pada kita untuk kita betul keadaan kita. Kalau tak reti, we reti. Kalau tak banyak lagi amalan kita, we banyak amalan. Kalau tak betul lagi, makna tak baik tikak kita gojek tak kemah lagi, we kemah. We kejar bak pegangan kita. Ni sebagaimana bagi kita orang kita panggil orang tua situ sini lah. Ambillah kesempatan, dengarlah ilmu agama. Jangan beri cukup bak ceramah. Sedap ceramah kalau nak kau jangan tak cukup ni. Ceramah tak cukup. Kena ngaji betul. Yalah betul bila kita ngaji ni ngengok. Ngatuk. Lebih lagi ngaji kitab. Kena nadah. Bunyi dang saja tu nguak dah. Dan dimakian lagi tak guru kata nguak dah. Boboyo dah. Ngatuk dah. Sete. Habis tu kata perkara bila betul, bila Tuhan redha, ada lah dah ganggu tak boleh kita nak tengok atas perkara ni Tuhan redha. Perkara ni Tuhan kena. Bila kita nak buat ngatuk malah jadi segar, berat badan, berat nak boleh pergi. Itulah nanda kata perkara ni Allah redha. Kenapa? Setan kata sahgi. Kita duk ngaji semua dah rimak. Tak kira kita tak pergi mengunin bapa nak pergi. Setan duk bisik kita. Kita tengok elok kok. Pas hujan ni lecah ni. Mengu dak pe boleh.
Tak mati lagi mau minggu apa? Yalah, dah hujan nak pergi kano ni. Tak pergi. Bawa minggu apa? Saya kata, mu tak pergi minggu lepas. Mu pergi bapa tanya tadi, malulah babamu. So pergi saya mana? Ya dulu pada kita. Allah Ta'ala menjadi setan belum pada Nabi Adam alaihissalam. Dia tahu. Betul mana lemah manusia. Dia tahu habis tak nak bucu. Habis tu kita kena widai juga kem dia. Cara nak belik, cara nak putar lagu mana yang nak putar kita? Kena widai, kena widai. Bapak berasa malah, berasa segar, berasa malah minggu nak segar. Lawe tu ya cara dia. Ingat tu ya. Ini panggil mujahadah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Bersungguh-sungguh. Kita bukan sekadar kata mana berubah daripada dulu tak reti lah ni reti, daripada dulu malah lah ni rajin. Bukan sekadar nak ubah hak tu saja nak ubah ke. Dalam kita berubah ni ya adalah ujian. Bila ada uji kita kena mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh tu. Malah lawa dia dirajin. Tak agak wak we gagah. Lemah hari ni we ada semangat. Kerana syurga Allah Nabi kata huffat bil makarih. Duk keliling syurga dengan perkara hak nafsu tak setuju berlaku. Semua hak duk keliling kelala syurga, pagar lah kita panggil, pagar syurga. Semua benda dengan nafsu kita tak kena, tak cok. Nak bangun subuh, nafsu tak cok tu. Cuba kek tangan lah ni, pia kata aku cok benar bangun subuh. Kalau tak bangun subuh, demi aku. Ada. Semua dengan tuah belaka, dengan geliat belaka. Cik boleh kalau lah Tok Bila tak baik pagi subuh ni, aku nak terima kasih mu Tok Bila. Sekapu perut sangat lu kena bangun subuh. Cik boleh lah. Tapi dah ingat aku orang beriman ni, mati hidup kelik ni. Tak maya dosa aku, tanggung berat aku, azab aku lah kubur. Bangun jugalah. Makna kita bangun tu dengan apa? Dengan tebang, dengan berlawai, dengan nafsu, dengan kita bersungguh-sungguh. Tak ada pun kita bangun kerana Allah, aku semangat sungguh dulu, aku cok sungguh dulu bayar subuh. Jaga. Ni nak ayat apa tu? Semua duk keliling kelala syurga, perkara tak setuju dengan nafsu kita. Bayar subuh, baca Quran, kalau kata hak wajib lah, kena buat bulan Ramadan. Siapa bulan puasa kena buat. Sepatutnya kita boleh makan sama-sama, tiba-tiba tak boleh makan. Tak setuju dengan nafsu tu. Nafsu nak makan semua. Tiba-tiba tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh berepek dengan bini. Tu susah berlaku hati tu. Pas bini ngatik baru bulan puasanya buat seksi. Serabut bini. Kalau bulan tak puasa, dia tak buat. Dia buat karai ada rock kat situ. Baik tu banyak okey lah, banyak okey. Baru bulan tak puasa, dia buat payah. Panggil 4-5 kali tak dengar. Tu baru bulan tak puasa. Ni panggil kau, tak dengar, duk lipat baju situ, puang. Bawa kaca baju, bos saya Datuk ni, dia kata. Bangga tak berhenti gaduh. Tu pasal tu. Bawa bulan puasa, hawa tak boleh lah tu, Allah. Nya pakai kain bulu, tak pakai kita. Orang tino kau. Hawa tak boleh. Pas kita, hak tak boleh sangat ada kita. Hak yatim ni hak tak boleh dah. Allah nampak kain bulu tu kau, penang mata. Mula hitam kaca sepuluh orang belok nak kerok dah. Gitu lalu dah. Dia jangan buat gitu weh. Makna apa tu? Nafsu tu. Nafsu kita setuju benar kata nak makan, nak minum, nak bersama. Tiba-tiba bulan puasa tak boleh benda tu. Ni orang panggil benda duk keliling kelala syurga Allah. Makna kita nak masuk syurga Allah, kena berlawan sungguh dengan nafsu kita. Ni. Inilah nak royak kita faham kata kita mari duduk di dunia ni kena tepuhlah uji dari Allah. Antara uji daripada Allah berlawan dengan nafsu kita. Tu uji tu, nafsu yang ada pada kita tu uji daripada Allah. Tapi kalau Tuhan tak beri nafsu, tak hidup juga kita ni. Kerana nafsu lah kita boleh makan, kita berasa nak makan. Kalau tak ada nafsu tak makan. Habis malaikat dia tak makan. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Tak ada jatuh, tak ada tino malaikat, tak ada laki, tak ada puai malaikat. Ada setengah-setengah heran tu. Kamu pula malaikat tak ada jatuh, tak ada tino. Bagaimana
Tak usah pelik pun. Bagai kita keliling kelala pinggir kita ni belana hok tak ada yatim, tak ada tino. Gapo dia ustaz tak ada yatim, tak ada tino. Ni jebur ni yatim ke tino, cuba jawab. Duk apa mata kita, cuba jawab yatim ke tino jebur ni. Ai lagi dah pula mana ni. Dia perut mana. Pika yatim ke tino ni. Ada pelik pun kadang-kadang kita mari terang karo hodok dak pe mata kita tak ada pelik sikit. No. Atau malaikat Allah Taala tak bagi nafsu dia. Tak makan, tak minum, tak laki, tak puas, tak tidur. Tu para malaikat Allah senantiasa ikut bagaimana arahan Allah. Tuhan arah lagu mana lagu itulah dia buat. Tu para malaikat Allah. Adapun kita Allah bagi nafsu. Wi nafsu sebagaimana ujian dah. Kita lawan benar dia, insya-Allah selamat. Tak pelik pun nafsu ni. Tak pelik pun kita berlawan benar boleh belana orang boleh lawan benar dia. Daripada kita mengaji bergeti molek cara dia, nafsu ada beberapa nafsu, cara kita nak berlawan nak mujahadah dengan dia, kita berlawan. Bila mai berasa gini kita tekan gini. Mai berasa gitu kita berlawan lagu tu. Malam kelama boleh benar kita ni atas pada dia. Nabi kata satu ketika Nabi kembali daripada berperang. Nabi kelik daripada satu peperangan, Nabi kata kita kelik daripada perang yang kecil. Kita kembali daripada peperangan yang kecil ya. Walah baru perang dengan kafir. Baru mati ramai mana sahabat. Hak patah, hak luka, macam-macam mati ni. Sakit macam-macam sakit ni. Nabi kata kita telah kembali daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang amat besar. Apa dia sahabat kata peperangan yang amat besar sedangkan kita mati ramai saat ni ya Rasulullah? Nabi kata jihadun nafs. Kita nak perang dengan nafsu kita. Inilah yang sepatut kita kena ada perubahan dalam tahun baru ni. Berjihad sungguh, berlawan sungguh dengan nafsu yang ada dalam hati kita. Lebih bagi kita ni pak ada pada kampung ni. Tak kira lah orang tua, orang muda, pakak-pakaklah we ada perubahan. Kita orang tua ni lawan nafsu kita. Betul mana hak wasa tak kena lagi dengan hukum Allah. Betul mana hak dia jadi cerangah lagi dengan hukum-hukum Allah Taala hak Nabi kita hajar ni, lawanlah supaya kita dapat kemenangan di akhirat sana. Begitulah juga pemuda. Alhamdulillah pemuda sini masya-Allah tabarakallah sungguh bersatu padu kita tengok bercampur gaul bersatu tangan dalam kita kata membangunkan masyarakat baik. Allah ni banyak pemuda-pemuda kita di tempat-tempat kita sini ada buat kegiatan panggil buat satu padu satu bercampur tangan we ada ceramah. We ada buat nasihat tadika kepada adik-adik kita. We ada kegiatan buat tu buat ni. Molek lagu tu molek. Kita sebagaimana orang tua ni tolong betul lah kalau mana tak betul. Betul mana nampak lajak tolong betul. Betul dengan hikmah. Betul dengan hikmah. Orang muda ni kadang-kadang panah. Pasal dia orang muda ya darah panah dah. Waktu kena ke lagu ada mecok. Ada yang lawan kita. Cara kita tegur ada hikmah lah. Ada hikmah panggil. Hak mana hak jadi pemimpin, hak mana hak jadi ketua, hak mana hak jadi ramai-ramai. Tolong betul. Betul ni lajak ni. Main buat kecakang bola, main pakai seluar pandak ni tak atuk ni duk main dapat sejik ni. Kalau lah buh kata rak. Contoh kata buat satu main ni, main bola tak pakai tak tutup aurat dia tak atuk. Bebel lagi main kat kawasan sejik. Tolong tegur dengan hikmah. Karena orang muda kadang-kadang nak bak pemikiran dia ni, kita kira tetap nak berapa mana sepenuh. Kita tolong tegur, tolong betul. Kita orang muda pula pun bila lah orang tua tu tolong tegur kita, tolong betul kita. Sekiranya kalau lah perkara yang tegur tu betul, comel, turut. Molek lah tu. Kita ni di antara dua-dua golongan ni kena tupai menupai ke mari. Hak muda pun nak tupai hak tua pun nak tupai hak muda. Sama-sama nak tupai. Bila kita asing dua ni, hak muda duk cara muda, tak cara orang tua. Orang tua duk cara orang tua, tak cara dah orang muda. Tak ada keteguhan dalam masyarakat kita.
Tak ada kasih sayang. Dan bahkan Nabi kata, bukan daripada umatku. Waktu takut tu. Nabi kata, laisa minna. Bukan di kalangan kami. Orang pemuda yang tak hormat kepada orang tua. Dan orang tua tak kesia belah kepada pemuda. Bukan daripada umatku. Pakak-pakak betul keadaan kita. Ini nak royaklah kepada pemuda-pemuda kita sini. Antaranya, kita kena jaga 3 perkara ni. Kita nak sebut malam 3 perkara ni kena jaga baik-baik. Supaya kita akan jadi satu orang yang tua pula dah ni. Kita akan tua ni. Satu hari kau tua pula dah ni. Esok daripada hari esok dengan hari ni, esok tua dah. Nah, hari ni dengan marai, hari ni tua. Pada marai, kau sehari kau tua, kau sehari kau tua kita ni. Kiki nak pimpin pula lapis adik-adik kita, lapis anak kita, cucu kita. Kiki ambil pengalaman daripada orang tua. Maknanya, 3 perkara ni kita minta tolong sungguh. Lebih lagi kepada pemuda-pemuda kita sini, tolong jagalah. Pertama kali, akidah kita kena mantap. Akidah kita kena sahih, kemah, kejak sungguh ti. Jangan keluh-kelik, jangan geluh-kelik. Makna tak kejak lah. Kejak sungguh. Bak pegangi kita panggil akidah, bak pegangi kita. Kemah, kejak sungguh ti. Allah. Tu kemah kejak mulai insya-Allah. Bila lah kemah kejak, selamat kita. Lagi akan datang. Yang kedua, kita kena ikut bagaimana perintah Allah dan Rasul. Apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah, ikut sehabis-habis rai kita. Maka ini dua-dua ni tak dapat tidak daripada ilmu belaka tu. Ilmu belaka kita nak akidah yang kemah, akidah yang sahih, tak dapat tidak mesti kena berilmu. Kita nak taat kepada Allah dan Rasul, mesti kena berilmu. Makna dua-dua perkara tadi tu kena ada ilmu lah. Kena kita ni jadi orang mengaji, orang belajar. Maka pemuda-pemuda yang learning ni banyak dah. Kita learning ni banyak hak mengaji belaka dah. Tak kira lah hak ngaji pondok-pondok, hak ngaji sekolah-sekolah, hak ngaji samang-samang. Ngajilah kat mana-mana pun asal untuk kita tolong agama Allah. Ni nak pesan kepada pemuda sini dah. Ngajilah kat mana-mana pun. Kita nak ngaji kat pondok, ngaji kat pondok. Hak ni ngaji kat sekolah-sekolah. Hak ni samang, pergi kat samang. Hak ni nak tumbik luar negeri, gilah. Gilah. Kita buat, kita ngaji kat mana pun. Tapi asal we ada dasar. We ada dasar. Agama kita reti. Akidah kita kejar. Taat kepada Allah dan Rasul ada. Kita ngaji kat mana pun, insya-Allah satu hari lagi akan datang pengajian kita, ilmu kita itulah akan kelik tolong kepada masyarakat kita ramai-ramai. Ini no. Bukan kita nak hantar anak kita ngaji tahfiz belaka setiap kampung. Tapi yang nak jadi makmum pula. Main jadi tahfiz belaka, kelik mari ingat Quran belaka 30. Bukan tak comel ingat Quran tu. Tapi piyo kik gi nak jadi makmum pula. Main kelik ingat Quran belaka weh, setiap kampung ingat Quran. Molek lah, bukan tak molek. Pakak ada bubuk. Aku untuk email, aku ngaji. Aku pula pakak ada bubuk setiap sejak. Pakak nak jadi tak email. Pasal apa? Ingat belaka 30 Jun. Nak boleh hidup satu masyarakat ni, dia kena ada berbeza. Berbeza Nabi kata hikmah, rahmah. Ikhtilafu ummati rahmatun linnas. Khilaf makna ada hak ni, gitu hak ni, gini hak ni, saya tu hak ni, saya ni. Khilaf, tak sama. Umatku ni adalah satu rahmat. Satu rahmat. Kamu ngaji saya pondok. Jadi tok guru gigi, kelik ngajar, baca kitab. Kamu aku sekolah. Sekolah ada kicakam. Aku pandai cara atur kicakam. Nak buat nasib cara gini, buat nak tak reti. Buat nak tak sah kata nak cara nasib, suruh naik kecek dah ni tak anda. Cuba naik kecek wis patah dua. Cara nak royak ke dia teror, minta maaf. Dia tak anda. Tapi kalau we kitab dia, tak ada apa. Ya anda boleh baca. Mari ibarat kitab tu. Ya tasrih, kelimah ni. I'rab pandai. Tu ngaji apa nak? Ada pengajian sekolah yang pandai tu cara nak buat kegiatan. Wah ni kena cara gini. Ni kena buat gini. Hak ngaji samang pula dah dia pandai cara samang. Cara samang ada ilmu-ilmu dia kena buat gini ada. Semua tu pakar belaka, jangan kata tak pakar. Habis tu janganlah kita jangan menghina sesama kita. Hak pondok hina orang ngaji samang, tak pakar ngaji samang. Buat gapo? Jangan. Hak samang hina ngaji sekolah, ngaji nak buat gapo? Kalau gitu jangan buat gitu. Semua tu ada faedah masing-masing.
Ada faedah masing-masing. Cuba kita tengok orang buka kedai tom yam kita. Kerja lain-lain tu. Demo buat gapo weh? Kawin masak. Demo kawin buat air. Hak ni order. Hak ni basuh pinggir. Hak ni duk cara orang dapat tu, nanti atas meja tu. Nah, kerja masing-masing nak boleh hidup kedai. Cuba dalam kedai masak belaka. Pian nak buat air. Dalam kedai buat air belaka. Pian nak order. Semua ada kerja masing-masing. Begitulah dalam masyarakat. Dalam masyarakat ni ngaji pondok, ni ngaji sekolah, ni samang, ni pergi luar negeri supaya boleh ilmu luar-luar. Untuk apa tu? Bina masyarakat kita. Untuk nak menghidupkan sebuah masyarakat kita. Ni bagi pemuda-pemuda sini. Dan yang terakhir bagi pemuda kata 3 perkara. Pertama, akidah kena kemas. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Maka dua-dua ni tak dapat tidak kecuali dengan ilmu. Maknanya ngaji. Ngaji kita orang muda. Masa muda ni lah masa yang ingat kuat. Masa muda ni lah masa tubuh kita sehat. Ngaji banyak, boleh ilmu banyak. Nah, hak tak ngaji hak duk main lah hutan tubik boleh dah weh dek. Lama dah kita duk main lah hutan duk kanda puyuk hilik daun. Lama dah tubik boleh dah tubik dah. Sangkum hai apai lew. Tu, koyak asosial lah pula payah. Semua orang maaf dah tubik lah dek nak buat aduh kita dulu salah, kita dulu joli. Tak reti turut gu. Dah ni duk dengar dah, dah ni masuk cuk dah. Masuk dalam pemuda dah, mari. Bola lama dah kita duk mabuk. Lama dah kita tak duk lawai ibu bapa. Allah, mari dulu ni kita tengok dalam satu klik dah. Sedadu buku gambar. Sedadu Islam kita. Sedadu ni bawa emok. Mak tu rasa apa tak silap umur lebih kurang dekat 60 lah kalau tak siapa pun. Pipi mak dia naik tengok anak duk legok. Anak duk legok mabuk kena igak buku mabuk. Gi siapa di pintu J mak je anak je kau mak ni. Wah duk je kau. Bagi buat apa gitu gini dulu. Je kau mak dia. Nauzubillah. Allah, apa itu? Pemuda nak royak pasal dah pada sini. Kalaulah kita tak tinggal lagi perkara mabuk tu. Mabuk tak kira lah daun ketum kaya ba kaya iya kaya ayah po ya tai apa pun tak kira lah kamu nak mabuk tu. Kalau tak tinggal benda tu lagi tah dunia ni 3 perkara duk tunggu kita. Tah dunia ni tak sebut lagi hak akhirat, 3 perkara dah duk tunggu kita. Tah dunia ni. Pertama mabuk dengan sebab mabuk ni gau. Duk lejeng. Kena igak masuk gau. Paguk duk tahu dah bukan tempat sedap, bukan tempat seni, bukan tempat sedap dak go, tak ada siapa dia nak masuk go. Yang kedua mati, manci pak mati, jan. Punah otak pak mati. Nah, dan yang ketiga hilang akal, punah. Mering. Sparrow. Tu payah. Jadi hilang habis akal, punah dia. Tak tahu nak kata apa, punah akal, fikir dia dak. Ni. Apa ni? Ni minta tolong. Bantu khairah. Khairah ada orang kutip ni. Ada orang kutip tak? Tagi kutip dah. Tolonglah kali sekiranya kalau ada orang kutip tadi buat kita sini ramai-ramai pakak beri khairat. Pakak beri khairat untuk nak buat bangunan ni. Nak menyudahkan pintu gerbang kita ni. Pintu gerbang kita nak sudah pintu gerbang pakak beri. Ini sejariah kita. Ni peluang untuk kita, okak kita nak buat akhirat kita. Dunia kita dah buat banyak dah. Buat rumah besar juga. Tak usah kata rumah pak cok kereta tak habis 300,000. Makna banyaknya duit. Ni hak pergi akhirat kita pula dah ni. Kita masuk pergi akhirat kita pakak beri banyak. Tak say 5 kok tak say. Lama dah dak 5 kok. Ada satu orang tu. Dia ni peseng masa Allah ni yang mudah orang duit mudah. Orang dalam tanakan ni orang dengan terosak lah ni. Duit ada dalam bank dia 500,000. 500,000. Apa tiba dia tengok ada satu rekan ni minta khairat, tulis dengan nombor akaun, nombor banci, ya on wis 1,000.
Lepas pada orang yang mati. Mana gapo hak dia? Hak yang bawa, hak 1000 tu. Hak duk le tanakan berapa ratus ribu tak bawa sekuah bu. Ha tu nak nampak rupa kata khairat ni hak kita. Jangan duk nampak kata hak tengah. Hak sijik, hak tok bila, hak tok email. Dak hak kita masing-masing. Kita wi banyak hak kita. Banyak gigi. Ha tolong cerah dalam kubur kita, luah dalam kubur kita gigi. Bakak beri. Sokong untuk kita belaka. Siapa-siapa dia khairat, Allah Taala beri kepada dia murah rezeki. Ma yang kusumi mali min sadaqah. Nabi kata harta kamu tak akan jadi kurang, tak jadi luar dengan kamu sedekah. Sedekah banyak. Lebih lagi hak jariah. Lebih lagi hak ada kekal lama. Selama mana perkara hak kita beri tu duk ada, selama tu lah pahala siapa pada kita. Tak kira kita duk hidup lagi ataupun kita meninggal sikit lagi. Siapa semata berjalan, berlari masuk dalam kubur kita. Pakak bari, pakak beri, pakak sokong tempat kita. Orang lain tak mari sokong mak kita. Orang Afrika mana mari pak kita ni. Orang berasing ada mari. Mari buat kita sini ramai-ramai. Nah, bilalah kita pakak tolong menolong, Allah akan tolong kita. In tansurullah, kalau mung tolong Allah, yang suruh Allah tolong kita. Jadilah barah kita kepada agama Allah melalui derma, khairat, lalu kita bagi infak pada jalan Allah. Kerana inilah akan jadi perkara yang cerah dalam kubur kita. Bahkan ada dalam sebut dalam kata ulama ni, Allah bagi di dunia ni dah, tak mesti kata nanti akhirat ada. Di dunia ni dah. Kita duduk dalam uzur, duduk dalam sakit, nak menyihatkan tubuh badan kita. Ingatlah masa kita sedekah niat. Ya Allah, aku duduk uzur ni, darah tinggi ni 15 dah. Pasal pun tak selak 15 bulan dah duduk uzur. Masa kita khairat sedekah, ya Allah sembuhlah nyakitku dengan aku sedekah ni. Ya Allah selamatlah anakku ni. Ya Allah, biar dia tok lakiku jadi baik, juruh tak maya tok lakiku. Niat. Ya Allah, dengan aku sedekah ni sapalah kepada pala ni, siapa kepada kubur ayahku, ibuku yang telah meninggal. Boleh. Ulama kata siapa? Ada sebut pada satu hadis Nabi kata, mari satu orang wanita, satu orang tina mari jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh ke dak aku nak sedekah daripada ibuku yang telah meninggal? Makku mati dah, meninggal dah, boleh dak aku nak sedekah daripadanya? Nabi kata boleh, walaupun dengan segelas air tawar. Ya sedekah, ya beri orang minum, ingat pahala tu sampai kepada ibunya. Nabi kata boleh, siapa? Apa tak kalau kita beri duit banyak pula, siapa pahala kepada ibu kita, pada ayah kita yang telah meninggal? Boleh. Pada kata apa boleh ke ayah ibu kita tak boleh. Dak, hak kita suku. Hak kita suku. Kita ramat ke Tuhan sesak sangat kena. Bila beri kat mak, kat ayah kita tak ada dak hak dia kita suku. Katakanlah kita beri 200 malam ni seorang kita. Ni atau untuk ibu ayah kita. Hak dia kita suku. Hak dia kita hadiah kepada ibu ayah kita telah meninggal suku. Bagi tak ada jadi susah pun. Tak ada jadi sesak pun. Tak ada orang seorang pun hak jadi sesak dengan sebab dia sedekah. Bahkan orang kafir, orang tak beriman tu hawi seni atas muka dunia ni. Cuba kita perhati orang hak wahai khairat, wahai baricat. Kita tengok darah-darah Hollywood di Amerika ni. Dia suka tolong orang susah. Dia suka tolong binatang-binatang, kucing, anjing. Tuhan beri kepada dia atas dunia ni selalu dah. Beri apa? Murah rezeki, umur panjang. Akhirat ada dia. Tuhan beri atas dunia dah. Tuhan beri atas dunia dah bagi orang tak beriman. Bila dia borah, biar dia baik, dia tolong orang susah, Tuhan beri pada dia murah rezeki, umur panjang. Pak kita orang beriman, kita orang mukmin, percaya kata lepas pada mati hidup kelak. Jangan buat karik ya. Pakak beri. Beri kodang mana kita boleh beri ya. Kita ni kok ni ya ustaz tahu pada 20 tu beri 20 ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Ni duit belana lebih kita ikhlas tak asli banyak ustaz. Puluh kop pun ikhlas boleh pahala banyak. Ya betul, kalau kita beri banyak lagi ikhlas banyak lagi. Ni nanti kata kita beri asal atau beri ya ikhlas tak apa, walau duit belana lebih dia. Taruhnya. Taruh apa tu? Taruh untuk nak jadi orang. Habis tu Nabi tanya sahabat, "Hei sahabatku,
Mung saya hak mana? Harta kamu dengan harta orang lain. Jawab sahabat, aku saya hartaku lah ya Rasulullah. Nabi kata harta mung hak mung pakai. Hak mung buat pakai, buat beli makan, hak mung sedekah tu lah harta. Ada pun hak mung duk taruh lebeng, duk di tanah, duk di kereta mutu tu, belum tentu harta. Kenapa? Bila mati hari ni jadi hak orang lain dah. Tukar dah nama-nama tanah habis dah, jadi hak anak, jadi hak cucu, jadi hak natu, jadi hak orang habis dah. Bukan hak kita. Habis tu kita ni puasa dah. Cari tu go pagi petang siang malam kita cari. Cari buat apa tu? Cari hak kita nak tinggal satu hari. Tu hak kita nak cari lah ni. Ijtihaduka fima dumina laka, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bersungguh-sungguhnya mencari pada perkara hak Allah jamin kepadamu. Rezeki tu jamin lagi. Jamin belaka dah. Masa kita duduk dalam perut ibu kita 4 bulan, Tuhan tulis belaka dah. Tuhan perintah pada malaikat, hai malaikat, tulislah rezeki yang nyokno. Tulislah jodoh dia siapa. Tulislah tanah kubur dia mana, dan tulislah tempat dia nak hidup mana-mana tu, semua tu ada tulis belaka dah. Semua siap dah. Terbasuklah rezeki kita. Bersungguhnya kita cari roh. Pagi, petang, siang, malam, pak tak duk kampung pun ada. Tinggal kampung, tinggal halaman, tinggal negeri. Kita cari tu. Cari tu apa tu? Cari supaya satu hari kita nak tinggal. Pas bunyi malam ni, pas tak carilah pula ustaz. Tak, bukan tak sewi cari. Nak pergi kata satu hari kita tu nak tinggal. Tu nak ayatnya. Nah, habis tu kalau kita kira dah. Sepatutnya kalau kita kerja 20 tahun, nak boleh umur dah. Nak boleh buat umur sebuah 20 tahun ni, hamba kerja ustaz. Motong situ, motong sini, makan upah jadi necang. Nak boleh sudah umur ni pakai masa 20 tahun. Kalau sepatutnya kalau kita kerja 20 tahun, sudah umur, boleh duduk 20 katik, baru seri. Tapi adakah boleh duduk 20? Nak oleh tak ada 20. Nak oleh 2 minggu ada. Bos sudah umur tu sampai cak boh dengan langit, dengan mozaik apa siap dah ni, dengan pintu natal, dengan tabir. Comel lah dah umur sudah ni. Nak jangok dah umur. Beli logam mari ni. Mari comel-comel pergi beli nu, pergi jalan pergi mana nu, pergi cari mari. Mai tak main kayu tak ada-ada, kayu jati. Umur comel ke? Cari kayu comel, kayu hak ada lai ke apa, mari comel. Gisang kisi sepok. Kisi sepok ni tak main dak hak negeri Syekh, sang hak Itali. Nak royak kemahnya. Harga berapa kisi tu? Kisi rapkatnya nak mau beli tu. 40,000 tu, secuk tu, sesik tu. Sang mari dengan kereta puluh ludah hantar mari di rumah. Kisi rumah, kisi rapkat. Mahalnya. Duk 2-3 hari hantar pula dah hanya basuh. Hanya basuh hak berat 14 kilo. Wanai atas rumah. Siapa orang duk tepi rumah cemburu tengok. Beli sok muk datuk ni. Mari kata khabar. Mari dulu ni ludah mari hantar. Esok mari pula dah TV. LCD. Hak ni pi tu. LCD mari hantar 20 bukan 20, 58 inci. Besar TV duk dinding tepat. Mari hantar. Duk rusak beli gas pula dah. Gas besar tu. Hak ada tengah. Tengah hak tok tua masuk boleh teluh duk le tu. Duk lagi. Besar gas beli. 6,000 7,000 gas. Mari hantar anak hari. Hantar esok hantar barang tu. Rusak mari barang tu. Mari hantar ke tu. Orang duk tepi rumah cemburu. Semua kata kecok. Duk sampai hari yang 7 nampak buat turun tu rumah. Ngusung. Pak orang rusung. Tak main dah. Minggu baru ni wak naik juga barang ke mari ke salah ke wak naik tujing ke wak naik go tu wak naik go ni. Cukup seminggu wak turun tu nyo usung. Orang panggil kata naik kereta lebar 4 orang tayar dapat putih. Mana tu? Lebar 4 orang dah tu kereta tu. 4 orang ngusung 4. Tayar dapat. Ngusung turun demo, itulah hakikat dunia nak kita nampak. Sepatutnya kalau kita turut nak seri,
Kita kata kerja nak boleh rumah tu makan masa 20 tahun. Seri kita kena duduk dalam rumah tu cukup 20 tahun baru seri. Dah tak cukup nak wallet sampai sehari setengah sebelah pun ada. Hari ni dia panggil orang mayat hajar naik umur, hari ni juga waktu mayat dia. Ada juga aku tu. Apa nak ayat? Dunia adalah penipuan. Kena tipu kita. Tipu. Apa kecek kuning, ustaz saya cari, saya kerja dak buat. Tak ada ayat saya cari ni. Kita ada ayat teteh malam bukan tak sewi. Bukan tak sewi buat kerja nak berdepan. Walen ni tak kena buat kerja lah. Dah bukan sewi buat kerja lagi ya. Cuma dalam hal kita buat kerja nak ingat satu hari kita kena tinggal benda kita tu. Satu hari kita kena tinggal, hari kita duk cari pagi petang siang malam. Apa kita nak bawa lagi? Amalan kita. Tu kita nak oyak ni. Amalan kita nyak mana? Nyak mana amalan kita? Agak pada kedok dengan kita duk semaya 5 waktu sehari semalam tu. Nak pergi depan dengan Allah. Nah, agak ada dak weh. Agak atau terima kedok weh. Allah, itulah kita takut. Kita berasa tak podoh, berasa tak ada hadah. Tu kita berasa. Hak sebenar lagu mana? Jamin kedok 100%. Ni patut kita fikir. Ni perlu kita fikir. Ini perlu kita sedar dalam hati kita. Kena sedar semua. Jangan duk dengan duk dengan lalah. Duk dengan tak ingat kata satu hari kita kena jumpa dengan Allah. Kena jumpa dengan Tuhan. Kena sedar. Kena ingatlah kita ni satu hari kena mati. Satu hari kena jumpa dengan Allah. Gapo kata kalau kita nak bawa pergi. Tu kena ingat. Inilah yang patutnya kita ada dalam amalan yang kita nak bawa pergi adalah amalan sedekah tadi. Pakat bagi. Pakat beri untuk tempat kita. Nak buat pintu gerbang tempat kita. Buat banyak. Beri banyak. Ada duit kita ni dalam pintu gerbang tu. Habis kata ulama, duit kita bagi tu pak ni. Ada pak gian duit kita. Kita usaha dah, cari dah, kerja dah, bagi pak gian. Pertama untuk Allah. Mana untuk Allah tadi Kita CJ nak buat pintu gerbang. Tolong kepada pondok, kata pondok tolong pada tadika. Hak tengah lah kita panggil untuk Allah. Ataupun kita beri pada pakai miskin, anak yatim. Tu Allah belakang tu. Yang kedua untuk anak isteri kita. Kalau orang lelaki, anak isteri kita. Ni pandai bini dia. Kerja dah. Ada kat pasal tu. Masa nak bini, ketak-ketak. Cari bini aku seorang. Cari bini aku seorang. Pasal nak tay kapung. Ikut jumpa orang di kedai kopi. Terus cari bini. Siapa pria boleh bini tak madu bini. Berat lagu tu. So jadi laki lah kalau gitu. Pandai nak telur yang ni. Kena cara lah nu. Tanggungjawab kita. Kerja buat dak ke duk tolak haji tu. Ada macam tu. Papes duk tolak haji di kedai. Bini lah weh duk lertah nu. Dengan anak pagi hari berasak. Bawa mutu buruk. Dengan anak ngongak duk pikul getah, pikul sekerak kali. Sekerak tak boleh taruh pula dah lah getah lah ni. Kan? Curi. Tak boleh kelipar lah ni nyambik weh sekerak lah ni. Tak sah atas sekeraknya pisai pun nyambik lah ni. Ikut gapo budak ni. Ambil belakang. Kena cara lah. Mana tak maksud kena cara. Kena cara kepada isteri kita. Tanggungjawab kita kena bagi. Nafkah sebagaimana nafkah. Jangan sekadar kata kita pandai nak bini nak gapo dak. Bahkan tanggungjawab kita tu kena bagi kepada dia. Habis tu mana-mana orang tak bagi nafkah isterinya, bila lah dia mati belum pada nak bagi saka kena beri bayar dulu hutang tu. Hutang nafkah orang ni. Ni ada setengah-setengah kita tu. Tak besar dengar ni baik ni. Ni kena dekat tu. Habis kalau kita ngaji kita gitu gamak ke hak mula-mula ada demo silap faham kita belanja dah. Bila belanja dah dulu belanja masa apa tak silap 30,000 ini kita nak belanja. Masa dulu mahal dah tu 30,000. Masa 20 tahun lalu dah 30,000 mahal cakap tu. Ku belanja dah kata 30,000. Pada ni pakak kerja sendiri weh. Dah wajib tak kita kena tanggung. Bila kita akad nikah tak wajib lagi. Bila hatta bini mari rumah kita situlah wajib. Wajib tu ngikut keadaan.
bini kita orang kaya, makanya 6 sehari. Kalau 100 sehari, tiap-tiap hari 100 kena beri. Tiap-tiap hari 100. 100 sehari kena beri pada bini kita. Kalau dia nak makan sendiri, dia nak pergi cari sendiri 100 sehari. Kalau kata kita nak pergi beli beras, beli lauk, beli ulai, kelik mari supaya dia buat, semua tu wajib kita kena beli belakang tu. Beras, ulai, lauk, tujeng, dapur, puyuk, kakak semua wajib tak kita. Dia nanti nanok khidmat tu pun nanok khidmat, bukan wajib dah dia. Tak wajib atas orang tina walain dengar semua weh. Cari nyakit juga mana ni. Orang tina nak oyak ke kau ni. Tak wajib kita kena beli beras duit kita, tak wajib kita kena basuh beras, nanok, siap ikan, basuh pinggan, basuh baju, tak wajib sikit dah kita. Ni boleh satu ilmu walain ni. Ada tu orang tina dengar tu lah. Tak wajib, baru tahu orang tina kata. Orang yang kata, lah ustaz wajib apa? Coba lah malam ni. Tu orang yang ya dah kuisah. Pas semua hak sebut saat ni wajib apa? Semua wajib atas tok lelaki. Daripada pergi beli beras, beli ikan, beli sayur, beli gapo, kelik mari, basuh beras, siap ikan, siap ulai, nanok pokok ni, buat segala-gala makan ni. Tak ada perio situ. Wajib kata kita tok lelaki semua. Orang tina nanti mari makan je. Tu pada asalnya. Nah, pas kita dak buat lah ni, buat atas jalan khidmat. Khidmat boleh pahala kita orang tina tu khidmat. Kita nanok tu apa pahala tu? Ambil beras cetang beras boleh beras, apa pahala tu? Pas berapa kali berapa cetang? Kalau duduk 2 orang golek ke 2 cetang setengah dah. Kalau tok laki kita pesing perut pepaya, tu 4 cetang. Tok laki makan banyak. Sekali yang nerak tak ada 4 pinggir. Tu makan banyak. 4 cetang. Sekali kita cedak beras pernah, berapa pahala tu? Banyak pahala tu. Gau beras suruh basuh seru, pahala lagi. Orang dulu banyak pahala sebab apa? Susah. Kena nanok dengan kayu api, sejuk nak boleh. Merah mata-mata. Orang dulu kau ambil berkat orang dulu. Sebab susah dia nak boleh nanok, nak boleh gapo lah ni senil lah kau dah. Berah boh pak katuk. Sapuh molek buyuk pak tah. Nanti masak dah. Ada tah ya. Basuh siap boh pak tah. Basuh siap boh pak tah. Hari tu basuh pak boh saja tak nyetang. Tok laki atau boleh dah masak dah. Lauk pun siap dah, buka hidai pak. Sadak lauk. Buka puyuk nasi duk jadi air lagi. Allah. Musuh tok laki pula dah situ. Lupa tang. Tu pak teh senil sangat. Bila senil dah susah juga. Pala kurang bila senil. Tiap-tiap kali kita numbuk sambal tu, pong satu pala. Pong berapa pala tu? Pas orang tina hak bijak ya tumbuk pesen kerek tu. Banyak pala tu. Banyak pala. Lah ni seni, taknya nombok lah ni, pakai ngisar. Sikit pala. Boh lada, boh bawel, boh gapo pokok ni, sering so tu kan. Ada nombok. Habis tu kliklah kembali kepada nombok asal pula dah. So main ngisar-ngisar tu. Kurang pala. Tu makna bagi orang tina kita buat atas jalan khidmat, boleh pala. Tak usah pusing lah. Nama klik duk tekan abang malam ni dah. Dengar tak ustaz ayat ni, dengar tak? Ingat tak? Semua wajib dah bayar belakang. Jadi ambil ijak malam ni, apa tak cara dah dapur baik orang. Itu sudah. Esok-esok, dia mau pergi tekan pemuda. Piya jepuk ustaz malam. Saru sungguh ustaz malam. Punah reka sungguh. Giduk royak apa rahsia lah tumbuh tu. Susah kalau ni kena nanak lagi, kena motong lagi. Dak kita nak royak hukum asal bohong. Nak royak hukum asal gitulah wajib atas kita. Tapi dengar orang tino, bila tok daki kata ya, tolong kau nanak sikit, wajib nanak. Tak nanak dosa lah pula. Kok tu pula ustaz. Kok tu pula. Jadi kelung-kelik ustaz ni weh. Dah hukum gitu. Takik letak molek saat ni gitu, saat ni gini. Inilah hukum fiqh. Hukum fiqh kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini. Asal babi ni haram kita makan. Najis mughallazah. Tapi bila kepik dah tak ada barang lain nak makan dah. Mumar dah kali kacau duk lagi, duk lagi tak makan barang najis ni susah kita.
Mati kita. Wajib. Kita masuk dalam hutan. Nak pergi tengok tanah mocok. Masuk jalan 4 kilo. Jauhnya. Kalau tu baik sesak cari jalan tak temu. Sudah lah tu baik kat mana ni. Pergi kat ni pun tak kena. Pergi kat ni pun tak temu jalan kelik. Lama mana sesak? 4 hari. Habis dah lembek lotek mumar dah. Sudah lah kita barang habis ni. Terosak pun habis bateri lah kau nak tu tak boleh. Dah nak kelik kat mana ni. Barang makan pun habis bekal ni. Duk cari nak tengok rusau ataupun pelanduk ni tah. Nak tebih-tebih ke rumah mana ke, cahaya ciding ke. Taknya ni tah pelanduk. Rusau pun tak ni tah. Tupa pun tak ni tah. Tupa-tupa tak apa tak ni tah. Hak duk ni tah proof acak ni tah. Kerak belah dah tu. Gapa dia? USB. Tu duk ni tah. USB brom acak. Kalau saya kau tu mari berong bergaduh apa kita tu? Aduh, kita lapar. 4 hari dah. Nah, kalau kita tak makan babi ni, mati kita. Wajib makan babi. Dah hukum najis bukan lazah ustaz. Yalah, kalau kita duduk keadaan biasa. Duduk kampung ni tak boleh. Haram makan. No, kita kepik tadi duduk royak tak ada makan ni 4 hari dah ni. Mumar dah ni, mati dah ni kita kalau tak makan ni. Wajib kena hasiding babi tu. Kena katok babi tu. Pakak semelih, pakak cai, nyambil daging, makan. Makan kodah mana? Kodah kata kita gagah dah. Selamat dah daripada mati. Tak apalah. Nama hawa boleh makannya wak kelik 4 ekor. Wak kelik rumah piko. Rapong piko tu. Babi. Gana pakak piko. Aku boleh makan lah. Boleh makan kodah. Ya, bukan apa wak kelik rumah. Ni wak kelik 4 ekor boleh tujing. Berat. Tak boleh lagu tu. Anak ibu hebat pekoh deh. Bak pekoh pernah kita doyak tadi lah. Asal semua perkara wajib atas orang yang dituk lelaki. Asal semua. Ambil daripada dapur suruh sampai luar. Wajib tak tuk lelaki semua. Basuh baju, gapo cara ke anak. Belok anak habis wajib tak tuk lelaki. Nanok gapo tak kena kecek dah. Tapi bila lah tuk lelaki saat ni tu. Beri arah lah kita tahu. Ya tolong nanok sikit, tolong gapo sikit. Jadi wajib lah. Kalau kita deraka kita kepada Allah, deraka kita kepada tok laki kita, susah pula dah kita situ. Kita kena taat dia kepada dia lakalah. Ustaz dia mau tanya. Jok pada kita nikah dia malam pertama siapa mati, siapa cerah kerana kita kena teruk dia belaka. Yo jawabnya, sekiranya kalau dia suruh, dia tak suruh kita buat dah deraka. Selama mana ia tak suruh kita buat deraka pada Allah, selama tu wajib kita taat. Wajib kita ikut. Dapat ke dia suruh nanok? Deraka ke kan? Dia suruh kita siap ikan, deraka ke kan? Tak deraka, wajib taat. Kerana ustaz kena taat gitu kepada tok laki kita. Kerana dia pikul dosa kita. Orang lain tak pikul. Pak mak kita tak pikul. Ni hebat tok laki ni. Sebab itulah kita kena turut dia. Kita kena buat baik dengan dia. Taat kepada segala arah dia. Kerana dia tolong pikul dosa kita. Kiranya kalulah bini itu buat salah dapat mata. Nak bukan pikul semua. Nama duk paham malam ni siap dah aku. Nak pikul belakang. Bini buat belakang mata tu tak nak pikul tu. Kita lah reda. Nak tubik luar tudung ketik lah. Pala. Tutung tangan-tangan pakai baju lengan panjang sikit. Ni apa nama lengan duk luar. Dosa tu aurat tu orang lelaki tengok dosa pakai aku. Kita royak dah. Jamin kita ada ya tudung molek. Ya tudung pala molek pakai baju lengan panjang jamin kita ada. Bah kita tak ada pergi jauh pada mata je duk tak gerai tak kelubung weh. Tu ada bini pasal tu. Ya tak kelubung. Duk tak kerai ramai-ramai bakal akan colek. Ya tak bawah kan kelubung. Pecah panah. Pecah tak bawah. Bunyi tok laki kelik mutu perai. Cepat-cepat yang ambil kelubung. Tok laki ku kelik. Pakai cepat-cepat. Walau hadap tok laki tak nanti kelubung. Kelanjai bogeh boleh. Hadap tok laki tak. Tapi buat apa yang buat gitu. Kerana dia takut tok laki yang murid. Hak tu tok laki tak kena tanggung pada. Kerana apa kita suruh dah. Tudung melek, pakai baju lega-lega ke. Jangan duk ketat sangat, kita suruh dia. Nak tubik luar rumah tubik lah, tapi tudung molek. Jangan buat pakai lebih-lebih kurang.
Tiba-tiba kita tak ada, ia buat makan lebih kurang tu, ia tanggung seorang lah, kita tak dah. Bukan makna tanggung semua tu. Tak? Ni nak royak bak keluarga di antara suami isteri, bak taat menaati, bak kita kena jaga. Antara kita hidup kelamin ni, banyaklah di antaranya. Habis tu kita hidup dalam hidup keluarga, bahkan hidup dalam masyarakat, kita kena ada persaudaraan. Lebih lagi kita hidup masyarakat ramai ni, we ada persaudaraan. Karena Allah Ta'ala royak dah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang beriman semua ni saudara belaka. Bila kita saudara belaka, kena ada rukun dia. Rukun persaudaraan. Maka rukun persaudaraan ada 3 rukun ni. 3 rukun ni kena ingat molek kita nak duduk dengan orang ramai, nak saing kita kata, nak saing, nak duduk dalam masyarakat, we ada 3 perkara ni. Pertama kali orang panggil salamatus sadri. Apa bahasa kita salamatus sadri? Ialah lapang dada. Lapang dada kita. Hati kita ni tak ada orang ngira sangat, hak sikit-sikit sebanyak. Sikit-sikit sebanyak, orang panggil kata baci-baci, hak sikit-sikit banyak tu. Bukan kata sikit, tak leh lah ke ni, tak leh. Jadi kepik dah. Bila kita hidup dalam keluarga ataupun hidup dalam masyarakat ramai, sikit-sikit sebanyak halal lah. Itu panggil salamatus sadri. Wilapai dada. Jangan duk ngarik sangat. Lebih lagi kita duduk kapung lebih dalam ni dah. Masalah ni, pemuda kita ada buat kegiatan. Sikit-sikit sebanyak hak pemuda buat ni ada sikit sebanyak. Tak apa, baci-baci. Jangan kita ngarik belakang. Muda kadang-kadang nak buat orang mutu ramai-ramai. So kita buat satu comrong mutu. Tiba-tiba dalam ramai-ramainya ada hak bulan sore 2 berong boseh. Kita orang tu wah tu waktu baik bajak putih-putih. Kalau jangan gaduh pasal dia. Nah, hak baru boleh. Tak okeylah kita nak suruh pula halus dah. Hak baru. No, hak baru boleh bukit tu. Kita buat kelik pak pula dah. Dah, ya kena ada tertib dia. Ada sekolah dia. Gitulah pemuda-pemuda hak baru kelik kepada kita ni. Hak baru mari sijik. Hak barulah nak pakai piyah. Kena beri jalan. Sikit sebanyak baci dulu. Dapat ke rong mutus terwal lah kita senyum aja. Kita orang tua ni. Ini orang panggil kena lapang dada. Kena buka dada luah. Antara kita orang tua dengan pemuda, antara tok laki dengan bini, kena lapang dada. Selama mana perkara dia tak buat, tak cerangah dengan hukum lah. Tak cerangah dengan hukum. Sikit sebanyak kadang-kadang kecek ngasah. Orang tinorak kecek ngasah, kecek tak masuk lingo, sikit sebanyak baci-baci. Gitulah juga kita orang tino. Kadang-kadang abang kita mongoh. Silap lambat anak-anak kita sepak puyuk-puyuk. Ya keting-keting puyuk apa tu babai abang aku tu. Ada orang lain apa puyuk kau klik mari kalau tak anak silap kau tu ani umumnya khumah habis. Sikit sebanyak. Pasal dia bukan semua lama kali. Ni kena ada lapang dada di antara kita sesama kita. Jangan buat kira sangat bagai-bagai hak yang tak begitu teruk. Itu yang pertama. Yang kedua, orang panggil kata rukun bagi persaudaraan, kena ada gapo dia? Ialah al-musawah. Gapo dia kita panggil musawah ni? Kena kita tilik titik persamaan. Kita kena tilik tepat sama. Kena ra'i. Betul ni kita supa dengan dia, kita ra'i. Betul tak sama dengan dia, jangan duk rak sangat. Sebab ni kita tak cak, tak apa, belalah. Belalah hak tempat kita tak cak bos kodan ni, boleh lagi kita ok lah. Itu panggil al-musawah, cari tempat persamaan. Tempat hak ni kita supa, boleh lagi kita pergi. Tempat hak ni kita tak supa, tak supa, jangan duk jadi buat kelahi dengan sebab tak supa tu. Sebab kita hidup dalam masyarakat bukan duk supa belakang. Angin kita tak sama. Mung alo tu aku alo ni. Mung bahai bola aku bahai muai. Tapi tempat hak mana kita boleh ra'i, boleh kita ikut, turutlah bos kau ada sikit banyak. Ini we ada. Orang panggil rukun kita dalam hidup bersahabat, hidup kita dalam masyarakat ramai, we ada musawah panggil. Musawah tilik tempat sama. Tilik tempat kita ni boleh pergi dengan dia. Betul mana kita boleh ra'i pergi dulu. Betul mana nampak lajak
salah dengan hukum, telajak dengan hukum syarak sampai tangguh dosa, ni tak boleh jauh tu. Tu panggil kata rukun yang kedua. Dan rukun yang terakhir kita nak sebut rukun bagi ukhuwah, rukun kita hidup dalam persaudaraan, ialah kena kita ni al-isar. Apa dia bahasa kita isar? Isar ni mendahulukan orang lain berlebih dengan diri sendiri. Ni tinggi ni. Hak belakang ni hak tinggi ni. Makna kita besar orang lain lagi pada kita sendiri. Berbanding dengan orang lain, kita berasa kata tak apalah, kalau lah ni baik kamu dulu tak apa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Allah Taala sebut dalam Quran. Mereka mendahulukan orang lain dulu berbanding dengan sendiri-sendiri, sekalipun dia duduk dalam keadaan susah. Contoh kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua tu, belum pada nak masuk dalam gua, Sayyidina Abu Bakar kata, "Qalu ya Rasulullah, aku nak masuk pesak dulu dalam gua, ada gapo dalam gua? Takut ada binatang buah, takut ada rema, takut ada buai yang nak menjadi sebab Rasulullah jatuh dalam mudarat." Sayyidina Abu Bakar mendahului dia dulu untuk nak menyelamatkan Rasulullah di belakang. Masuk tengok selamat, dia masuk duduk. Dia panggil Rasulullah bersama. Dia tengok pula dah dalam gua tu ada gapo katik, lubai-lubai, takut ke ada binatang-binatang hak bisa. Dia pekuk dengan kain, pekuk dengan gapo, habis dia pekuk lubai. Malaikat ada satu lubai ni, habis dah kain nak pekuk, dia pekuk dengan jari dia, ibu kaki dia. Akhir-akhir rupanya dalam lubai tu ada seekor ular. Kata setengah ulama kata sebut dalam sirah satu lain ada jeking. Jeking tu ketik dia hingga sampai mengalir air mata. Orang kena ketik di binatang bisa ni maklumlah sakit. Sakit panas. Nak duduk tak boleh. Tapi belalah asal kata Rasulullah tidur selamat, Rasulullah tidur negara, dia duduk dalam susah pun tak apa. Ini panggil orang bersifat dengan sifat al-isar. Melebihkan orang lain berbanding dengan diri sendiri. Ini payah ni. Payah ni. Kalau kita ada bersifat ni, hidup dalam masyarakat, pakat bawa masing-masing, insya-Allah selamat dalam kampung kita. Selamat dalam kampung kita. Lebih baik daripada kita nampak diri sendiri. Nampak kita yang boleh, aku yang selamat. Mong situ Kalau berbanding dengan masyarakat sekarang ni lagu mana? Kalau kita kira lah ni pakat aku boleh, mau ikut mu situ Aku selamat, dia mau ikut situ Panggil dunia sekarang ni, dunia hak nampak diri sendiri panggil dunia ananiyah. Ananiyah nampak diri kita asal boleh kat aku orang lain ikut dia. Asal aku selamat orang lain tak selamat tak tahu ni orang panggil tak ada rukun ukhuwah. Tak ada. Rukun ukhuwah ni tak usah kata tak cukup 3, tak cukup habis rosak dulu 3. Ya tak serupa dengan kanisa. Kanisa kalau dah 3 kita gelup dengan 1, tinggal ada lagi 2. Tu kanisa. Ada pengrukun ukhuwah 3 kita pergi cabut 1, tak pakai habis 3. Makna kena we ada lapang dada. Kita ni we ada satu padu. Tilik persamaan. Jangan berkahi balah. Ni kadang-kadang kelahi balah bukan orang luar ada. Bahkan di dalam keluarga sendiri, adik-beradik tak ngaku adik-beradik pun ada dalam keluarga sendiri. Mek tu tanya kelik dak ni raya tahun ni. Tanya hak sulung. Hak sulung tanya mak teh kelik dak. Mek atau mak teh kelik. Kalau mak teh kelik, hamba tak kelik. Oh, gitu lalu. Putus persaudaraan. Ingat, orang putus adik-beradik ni walaupun dia pergi Mekah 14 kali dah umur hidup. Pergi umrah 70 kali pun. Banyaknya. Sedekah pun buat. Ibadat macam-macam. Semua tu kosong. Buat apa boleh jadi gitu? Putus adik-beradik. Jangan main bak putus adik-beradik. Jangan main-main putus adik-beradik. Nabi kata tak ada bau syurga. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturrahim. Boleh ya kata kalau buat polong kelik, amo tak seklik. Tak senyamung udara tulung. Nauzubillah. Itu lalu. Putus adik-beradik, nak oleh awak nyanyi, awak zalim. Ambil harta, tipu tanah saka Allah. Gitu.
Ya oleh kena balah adik-beradik tak ada hal lain. Jaranglah kata dua beradik ni kelahi buku gapo gitu lalu. Buku bubuk surah Yasin. Ada tak? Tak biasa bunyi lagi dalam sejarah kita ni. Kena dua beradik ni nampak balah siapa kau menakir pedih tu. Dak lah baru ni bubuk itu. Bubuk apa? Bubuk ni ngaji sifat 20. Mana tak? Jarang kalau bubuk berakhirat jarang. Oleh ke bubuk apa? Bubuk batu. Batu ke apa? Batu taro. Batu ada bubuk. Bubuk batu taro. Hak ni hak kuda, hak mak we masa hidup. Saksi tak ada. Nak ngaku gini-gini hang sapap supah bau buat ada rela Allah. Nabi kata man akhaza shibrin minal ard. Siapa-siapa dia pergi ambil bumi satu jengkal dengan secara zalim, zulman. Kita panggil pergi hepek tanah sejengkal ya pergi hepek. Nah, akhirat gigi Allah akan letak bumi tujuh lapis bumi atas kepala nerak dia dalam neraka Allah. Itu bagai azab lah. Hipik tanah, tipu harta saka Allah. Tak ada. Yalah, sekenok sehari dua ni hidup atas dunia sekenok. Oh, senang kan? Oh, boleh harta saka tipu harta tu gewak haji. Gewak haji kelik mari orang yang diberat mulut nak panggil haji. Ada tak orang nyakit tu? Gewak haji hanya kali dah tapi orang tak panggil haji dia. Tak jadi nak panggil haji. Pasal apa? Ada kemungkinan ni harta tu. Harta dia buat belanja untuk gewak haji ada tak betul. Ataupun betul dah ada niat tak betul. Ni perlu kita jaga benda-benda gini. Perlu kita jaga. Tu orang dulu Cuma nak masuk sekuk dua dalam beg, nak masuk sekuk dua dalam rumah. Oh, dia cuma sungguh, jaga sungguh, takut harta tak betul. Bila masuk harta tak betul, supaya masuk perkara, kita panggil perkara siap. Suwi, kita panggil suwi. Kita ni bila sebut atau rumah kita masuk di bewok, suwi ya. Majar lah, kerana majar, bewok masuk dalam rumah. Ulas senau masuk dalam rumah, ulas kapak masuk dalam rumah, majar lah. Lepas tu mana pulut putih kuning. Tak, bukan gitu. Kita masuk harta tak betul. Harta tipu saka tadi. Masuk duit hak tak halal dalam rumah, hak tu hak suwi lebih pada apa lagi. Itulah yang menyebabkan amalan kita tak diterima oleh Allah. Itulah yang menyebabkan anak tak dengar kata-kata kita. Anak kita jadi tak jauh. Anak kita jadi tak baik dengan kita, deraka kepada kita. Semua jadi menyebabkan haru biru dalam rumah tangga dengan sebab usaha kita yang tak barakah. Ni yang perlu kita kena jaga dalam hidup kita. Ambil daripada kita celak mata pagi sampai kau nak tidur, perkara ni lah duk belik dalam hidup kita dah. Anak kita, harta kita, usaha kita, semua ni lah perlu kita jaga. Masuk tahun yang baru ni untuk kita hijrah, untuk kita berubah kepada arah yang baik. Nah, jagalah anak-anak kita ni. Jaga hak nak tumbuh baru ni, anak-anak tadika kita ni, berilah agama kepada mereka. Habis itulah terima kasih kepada ustaz-ustaz, cikgu-cikgu tadika, kepada tiap-tiap kampung. Inilah orang yang paling gerbai yang kali dalam kampung kita ni. Orang gerbai dah ni, kena bantu dah dia. Bantu dia, beri tolong pada dia. Boleh beri gaji lebih. Kerana anak kita boleh kenal huruf, boleh kenal Allah, boleh ingat nama Rasulullah, ingat nama Nabi, boleh ingat reti agama. Semua tu ya cikgu tadika lah duk ajar. Kita kena tolonglah, bantu kepada cikgu tadika. Beri apa yang kita boleh bantulah. Apa yang kita boleh tolonglah. Mana cikgu tadika hak yang susah pakat tolong. Cikgu tadika hak mana hak tak bini lagi, kira bini. Tu baru benar. Barulah cikgu tadika semangat. Ni lah gitulah tak ada. Apa dia tu? Tu cikgu mana? Cikgu tadika. Amat siapa? Amat kerum. Dia besar kerum pula dah. Walahayalah duk ajar anak kita reti huruf. Boleh baca Quran, boleh kenal Allah, kenal Nabi, kenal Rasul. Sah ni pula dah. Ni kita payah kita biar ada perubahan dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita. Kau mangking lagi bentak, kau comel lagi, kau yang dimenekak lagi. Jagakan anak-anak kita. Jadi malam ni sekadar itulah yang hamba nak boleh beri sampaikan ucapan supaya we ada kan semangat dalam hidup kita. Kita nak ambil khulasah daripada kita kecek daripada awal sampai sudah ni. Pertama kali
ialah kita kena jaga dekatlah dengan majlis-majlis ilmu. Yang tempat kita ni nasib baik, ada pondok, ada tok guru, ada babo, dan ada orang yang hidup mengajar di sijil kita tiap-tiap hari Jumaat. Yang kedua, kita jagalah harta kita. Kalau nak masuk sekuk dua dari rumah, pisahlah, cari harta hak halal, hak bersih, hak barakah. Supaya dengan harta halal, bersih, barakah ni, jadi anak kita, keturunan kita baik. Dan kita lah hak nak jaga hak terakhir kali ni, ialah jagalah anak-anak kita ni. Hak nak besar akan jadi tukar sambut kita lagi akan datang, bagilah agama kepada mereka. Bantulah kepada guru-guru dan ustaz-ustaz, cikgu tadika, apa yang kita boleh bantu supaya dia mereka ni ada semangat dalam hal dia mereka ni duk didik anak-anak kita yang kau sampai besar. Jadi malam ni hamba terima kasihlah Haji beri ucapan malam ni. Terima kasihlah kepada orang yang jemput hamba mari sini di kalangan Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bila, Tok Nebe, Tok Mene, Poroso, Corobo, nah ataupun Menayuk, Ogoto. Nah, semua kita terima kasih kepada ahli-ahli kampung kita sini. Semua ni terima kasih. Dan mohon maaf lah sekiranya kalau ada kecek tadi tu, silap salah, tak sedap dengar, kasar bahasa, bahasa setuh dalam hati, bahasa kata Allah kasar sangat ustaz ni. Maaflah kerana hamba ni segala kekurangan banyak lagi. Dari segi ilmunya, dari segi amalannya, banyak dosanya, banyak kurang hamba ni. Mudah-mudahan ibu bapa kita, adik kakak kita yang di kampung Bukit Tauran ni beri maaf baiklah kepada hamba ni yang mana ada silap. Semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil gunalah. Semua yang tak molek, yang cacat kurang tu, itu adalah kelemahan daripada hamba yang banyak kekurangan lagi. Jadi hamba boleh berilah sekadar ucapan malam ni dengan akhir kalam malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih.